Relax bro. Assalamualaikum, kembali kita ke topik kedua dalam episod ke-21. Relax bro, jangan lupa follow kami di YouTube, Facebook, Instagram, TikTok dan Spotify. Semoga kita akan sentiasa mempunyai semangat untuk meneruskan podcast Relax Bro ini dan membincangkan isu-isu yang sedikit sebanyak memberi keterbukaan dan membenarkan semua penonton dan pendengar untuk sentiasa relax sebelum membuat apa-apa keputusan. Topik kita seterusnya, Dok, adalah berkenaan dengan kenyataan Tengku Zafrul, Datuk Seri Tengku Zafrul, yang mengatakan bahawa jumlah graduan tempatan dalam sektor teknologi tinggi tidak mencukupi untuk memenuhi permintaan para pelabur. Dan dia menggalakkan pelajar-pelajar bukan warga negara untuk terlibat dan menjadi sebahagian daripada tenaga kerja untuk menyokong pelabur-pelabur yang memerlukan tenaga kerja seperti ini, terutamanya dalam bidang elektrik dan elektronik. Ada suara-suara yang kata macam, kenapa nak kena bagi Pada graduan orang luar? Kita punya graduan dengan tak ada kerja, dengan underemployment, and why are we focusing on them? Kenapa tak bagi? Ini belum cerita lagi graduan-graduan yang kerja dengan gaji minimum yang sangat-sangat rendah. Dan juga kerja yang bukan seperti yang mereka belajar. Tapi Tengku Zafrul dia ada memberi sedikit maklum balas. Dia kata pelabur tak boleh tunggu. Pelabur tak boleh tunggu dan that manpower, that human capital is needed now. Ya. Dia saya melihat bahawasanya kenyataan Tengku Zafrul ni based on data. Okay. Which is dia tak menyebut secara pukal, dia very specific berkaitan dengan industri dan pelabur-pelabur yang inginkan graduan-graduan daripada bidang-bidang tertentu. Which is bidang-bidang ni saya kira bidang-bidang yang dikategorikan sebagai critical. Okay. Contoh saya bagi simple dulu saya. Okay, bidang pengajian Islam. Bila saya pergi mohon dengan Mara dulu untuk sambung belajar di mana masa tu di UIA. Okay, sambung PhD saya di UIA. Mara tak consider bidang pengajian saya as a critical bidang. Dia tak consider. Sebab saya pengajian Islam, ramai pengajian Islam dan ramai graduan bidang pengajian Islam. Tapi bidang kritikal pada waktu itu, zaman saya tu lah. Ni cerita dia tahun 2006, 2007. Okay, zaman saya tu bidang kritikalnya adalah engineering. Bidang kritikalnya adalah medical. Bidang kritikalnya adalah architecture. Itu bidang-bidang kritikal pada waktu itu. Sekarang ni negara pun nak membangun kan. Negara pun nak membangun. Cuma saya kira apa kenyataan yang dikeluarkan oleh Menteri itu memang berfokus kepada bidang-bidang yang sifatnya teknikal, saya rasa. Okay, which is apabila negara dah ada majlis dasar baru untuk TVET. Okay, jadi dasar baru untuk TVET ini saya kira perlu disinkroniskan dengan keperluan industri. Bukan sahaja dasar baru TVET semata-mata, tetapi pihak universiti sendiri pengeluaran ataupun graduan-graduan bidang pengajian yang diperlukan oleh industri perlu disinkroniskan. Okay, kenapa? Kerana kita tak nak, kalau kita tak plan betul-betul, dia jadi problem. Okay, saya sebut benda ni juga pada masa yang sama. Saya nak sebut juga dulu saya agak kritikal soal GLC yang menubuhkan universiti. Okay, saya pribadi pribadi saya tak setuju sebenarnya. Petronas ada universiti sendiri, Unitan ada universiti sendiri, Telekom ada universiti sendiri. Saya tak setuju, pandangan saya lah. Okay. Kenapa saya tak setuju? Bukan kerana saya kata universiti itu tak bagus. Bagus. Tapi pada saya daripada GLC, tebok terlibat dengan mengurus universiti sendiri, okay, lebih baik GLC ni perkukuhkan dan perkasakan universiti-universiti yang sedia ada. Contoh Petronas. Dia identify universiti-universiti yang ada bidang pengajian yang related dengan keperluan dia. Macam kejuruteraan petroleum ataupun remote sensing ke, yes, dia geologi invest, dia bagi beasiswa, dia buat bangunan ke, dia invest, datang as investor and joint venture dengan universiti tersebut. Which is, itu sebenarnya yang universiti kita perlukan sekarang, penglibatan industri. Supaya universiti kita nak make sure that pelajar-pelajar yang graduate daripada universiti dia dapat kerja. Ada keboleh pasaran.
Itu yang universiti buat sekarang. Saya tertarik dengan UUM, contohnya UUM. A very Universiti Utara Malaysia, antara yang saya tahulah. Sebab masa ketika saya di Prima, dia orang datang ke Prima. Okay, dia orang nak buat program yang mana pelajar-pelajar yang belum dalam proses nak graduate, okay, tengah praktikal contohnya, dia orang nak bagi pendahan awal tentang industri. So dia orang nak relate dengan keperluan Prima. Prima agaknya lagi setahun perlu berapa ramai pekerja dalam bidang apa. Okay, fokus on apa. So dia orang nak train dah pelajar tu daripada sekarang, dan Prima pergi identify pelajar-pelajar tersebut. Macam ni yang kita nak. Betul. So tak perlulah Prima buka satu universiti perumahan. Contohlah. Universiti perumahan. Subjek yang diajar saya rasa architecture, perancangan bandar, town planning, QS, law, QS, law, QS, landscape. Belum cerita engineering lagi. Yes, belum cerita lagi. So jadi itu sebenarnya bagus tu nak buka tu. Contoh. Logiknya lah. Tapi yalah, nak buka tu pun nak buka buat apa? Betul. Better engage tu dengan universiti-universiti berkaitan, SPNB, Prima, PPR. Contohnya, 3 agensi kerajaan ini JV dengan universiti tempatan. Okey, bantu universiti tempatan. Okey, perkasakan bidang-bidang pengajian tersebut, universiti tersebut. Dia kalau town planning ni tak silap saya yang power UTM, USM, UITM. The growing one is UIA, UM. Yeah. So you boleh So fokus. jadi boleh buat pertukaran, boleh buat transfer teknologi, transfer ilmu Knowledge dan keuangan. GLC duit keuangan banyak. Jadi sepatutnya dia orang boleh bantu. Universiti sekarang ni pening cari apa? Sebab makin lama kerajaan akan mula memikirkan, akan start kurangkan peruntukan untuk universiti. Sebab universiti kena survive, Self-sustainable. Sebab apa perlu self-sustainable? Sebab tu kerajaan tekankan soal universiti kena keluarkan research yang berkualiti, yang boleh menghasilkan pendapatan balik kepada universiti. Betul. Kalau dia tak engage dengan industri, so how? Benda ni dia sebenarnya ada structural issues lah, Dok. Saya nak ambil masa sikit lah untuk kita bincang benda ni secara orang kata signifikan lah. Walaupun kita cuba untuk bawa topik-topik yang tak terlalu berat. Tapi bila cerita pasal universiti ni, satu perkara pertama ialah dah ada gap di antara universiti dengan industri. Itu pertama. Perkara pertama, ada gap. Maksudnya universiti produce output graduan yang tidak memenuhi permintaan pasaran. Sebab apa? Universiti menawarkan kursus-kursus yang dah memang ada. Daripada dulu sampai sekarang kursus tu memang ada. Contohnya kita cerita pasal pengajian computer science. Walhal pecahan atau cambahan computer science tu dah pelbagai. Dari segi data managementnya, data scientistnya, AI regulationnya. Ada banyak cyber security-nya. Jadi kita need to be very careful di peringkat universiti, di peringkat MQA yang membentuk modul-modul dan silibus-silibus pengajian untuk memenuhi permintaan pasaran. Sebab akhirnya whatever produced by university, apa yang dikeluarkan oleh universiti perlulah boleh diterima dan boleh dipasarkan. Nombor satu. Nombor dua, bila cerita pasal penubuhan universiti, I'm not a fan of private university. Saya memang bukan fan private university sebab private university is purely business. Purely business. In the sense of quality dia ke, dari segi syllabus dia ke, memang control by KPT. Tapi okay, kita dah ada banyak private university. Saranan saya kepada Menteri Pengajian Tinggi yang baru, Datuk Seri Diraja Zamri, cukup fokus memperkasakan public university. Maksudnya saya setuju dengan cadangan Dok. Banyakkan JV dengan GLC yang memerlukan talent-talent daripada universiti. Saya bagi satu contoh. Saya dulu pernah mengajar di UTM sebagai pensyarah. Dan saya pernah bekerja dalam kerajaan di Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat. Dan saya pernah duduk dalam industri di Soka Mobility Malaysia. Tiga-tiga saya ada. Jadi, bila di peringkat kerajaan, kebanyakan polisi-polisi yang dibuat, tak pernah pun kita terlibatkan dengan universiti. Even di peringkat kerajaan pun tak ada policy direction yang mengatakan bahawa setiap polisi-polisi yang nak dibentuk oleh kerajaan mesti melibatkan universiti. Apa yang kita buat? Salah. Konsultan luar. Ya. Saya masih ingat masa saya diberi tanggungjawab untuk menggubal dasar, saya dibenarkan dan even dicadangkan untuk mengambil konsultan-konsultan luar.
Kenapa tak pakai universiti? Yang satu. bayarannya begitu tinggi. Tapi kita nak salahkan pun tak boleh juga, Tak boleh sebab juga. universiti pun dia kekurangan exposure buat industry research. Kita banyak buat fundamental research. Okeylah, saya tak nak, jangan marah saya, tapi ini saya kata ni, research yang short sendiri is not, dia bukan research yang tak masuk akal. Research tu bagus, tapi akhirnya research tu short sendiri. Sebab apa? tak dia boleh nak kena, dipasarkan. dia sebab nak memenuhi keperluan untuk dapat jadi profesor ataupun associate professor ataupun nak naik gaji. Sebab setiap milestone perjalanan career dalam menjadi pensyarah tu, you mesti ada produce paper. You just buat research tu just for the sake untuk produce paper. That's another problem. Nombor 2. Nombor 3 ialah bila kita nak ambil, contoh bila saya di SOCA, bila kita nak ambil full stack engineer, full stack engineer ke, ataupun web designer ke, ataupun data engineer kan, kita boleh ambil dekat Malaysia ni, tapi kita kena spend 3 bulan untuk train. 3 bulan ni ialah kos dan masa untuk syarikat tu train talent yang kita ambil daripada local university. Akhirnya kita ambil siapa? Kita ambil daripada India, kita ambil daripada Pakistan, kita ambil daripada Korea, kita ambil daripada kita ambil daripada Europe. Sampai tahap macam tu. Saya ingat lagi one of the bright kita punya engineer daripada Malta. Maksudnya apa? The quality yang kita produce untuk fulfill the needs of technology based industry pun dia tak AAA. Singapore produce AAA graduates. Kita tak. Ini daripada industri. Kenapa saya berani cakap? Sebab saya pernah duduk di universiti, saya pernah duduk di kerajaan dan saya pernah duduk di industri. So, benda macam ni, you need to be very careful. Sebab bila kerajaan keluarkan kenyataan seperti apa yang Datuk Seri Tengku Zafrul buat ni, dia jadi unfair statement. Sebab apa? Dilihat unfair statement sebab orang tak tahu the context of kita punya industri pengajian tinggi. Orang tak faham the landscape of our graduan-graduan lepasan universiti, dan benda ni patut dibincang. Saya tak tahulah dia bincang dalam kabinet, tapi kalau betul dia nak buat kenyataan ni, Menteri Pengajian Tinggi kena support. Kena support. But I don't think he will make a statement. It will be a suicidal statement. But it's not his fault. Sebab dia baru je pegang jawatan Menteri Pengajian Tinggi. Dan dia ada peluang untuk ambil ni sebagai satu fundamental to change policy yang melibatkan pengajian tinggi. Ini pendapat saya. Ini pendapat saya lah. Berat. Tapi saya harap dia memberi manfaat kepada pendengar dan penonton lah. Terutamanya graduan-graduan. Sebab bila graduan-graduan ni, dia akan kata, apa benda kerajaan ni gila. Aku dengan tak ada kerjanya, gaji pun tak cukup. Aku belajar architecture tapi kerja dekat McDonald. So benda-benda macam ni dia jadi it's unnecessary Issue. yang kata outcry. Isu yang tak patut jadi. Tapi macam saya kata, kita faham Tengku Zafrul nak apa. Kita faham industri nak apa. But the whole society tak faham apa isunya. And kita dah tahu isu ni berlaku dah lama. Dan kita tak selesaikan isu fundamental. Dan it become a problem to the government. Jadi itu topik yang kedua. Kita akan ada topik yang agak menarik selepas ini. Jangan lupa, kita akan kembali selepas ini. Relax bro.